Hampir genap seminggu Ramadan telah berlalu. Hari ini aku dibawa lagi ke daerah kehidupan Nabi Adam alaihissalam dan keluarganya. Kali ini mengisahkan tentang kedua orang anak baginda, iaitulah Habil dan Qabil. Meskipun tidak dinyatakan secara zahir nama watak kedua-dua orang anak Nabi Adam alaihissalam ini di dalam Al-Quran, namun Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan tentang karakter mereka yang kontradik antara satu sama lain. Seperti aku dan adik-beradikku, masing-masing memiliki ragam dan perangainya. Biasanya, jika sesebuah keluarga itu datang dari sepasang suami isteri yang saleh, anak-anaknya juga adalah dari kalangan orang-orang yang salehah. Begitulah adat kebiasaan kita hari ini. Namun perlu tahu suatu hakikat, iaitu benarlah bahawa sesungguhnya iman dan taqwa itu tidak boleh diwarisi. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar kedua-dua anak Nabi Adam alaihissalam ini mengadakan korban untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu mereka mempersembahkan korban mereka. Hasil yang dipilih adalah dari titik peluh usaha masing-masing. Habil merupakan seorang pengembala haiwan ternak, manakala Qabil ialah seorang petani. Habil lalu memilih ternakannya yang sihat-sihat, gemuk tubuhnya dan dari jenis baka yang baik, manakala Qabil memilih hasil ladangnya yang tidak berkualiti, yang dirasakannya sendiri tidak bernilai dibuat makan atau diberikan sebagai korban. Natijahnya, Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban yang dipersembahkan oleh Habil dan menolak korban yang satu laginya. Maka apabila melihatkan korban yang dilakukan oleh saudaranya itu diterima, sedangkan korban yang dipersembahkannya ditolak, Qabil naik darah. Amarah menguasai diri. Qabil berasa tidak berpuas hati atas ketetapan itu. Dia tidak memikirkan kesalahannya sendiri, lalu melepas kemarahan dan kekecewaannya ke atas Habil. Sifat hasad yang membakar jiwa Qabil menyebabkan dirinya menjadi lupa diri. Dia mengugut saudaranya dengan ancaman bunuh. Mendengar ucapan Qabil, dengan tenang dia mengatakan, hanya senya Allah menerima korban orang-orang yang bertakwa. Habil memujuk kemarahan Qabil, cuba memberi ketenangan kepadanya. Sekiranya engkau berniat jahat dan membahayakanku, tidak akan aku sambutnya dengan jahat pula. Aku tiada niat jahat kepada engkau sama sekali kerana aku takut kepada Tuhanku. Syaitan lebih bijak memperdaya. Kemarahan Qabil memuncak mendengar ucapan saudaranya sendiri. Dia tewas dengan amarahnya sehingga pekak dari rayuan suara saudaranya sendiri. Lalu dibunuhnya Habil. Peristiwa itulah pertama kalinya berlaku pertumpahan darah di bumi Allah. Timbullah rasa sesalnya tidak terhingga sehingga ucapan Qabil ini dirakamkan Allah dalam Al-Quran. Celakalah aku, alangkah lemah dan bodohnya aku, ucapnya apabila melihat mayat Habil terlantar di hadapannya. Inilah petandanya pembunuhan ini adalah yang pertama dilakukan oleh manusia. Qabil masih belum tahu bagaimana cara mengubur mayat. Dia berasa bingung akan apa yang harus dilakukannya. Lalu Allah mengutuskan seekor burung gagak memperlihatkan kepadanya bagaimana mengubur jasad Habil. Kaki burung gagak tersebut mengais-ngais tanah, mencari makan di dalam tanah. Kemudian ia menimbus kembali lubang tersebut. Allah mengajarkan kepada Qabil melalui fitrah kehidupan seekor burung. Maka fahamlah Qabil kaedah yang terbaik untuk menguburkan jasad saudaranya itu, iaitu dengan menanam Habil di dalam tanah. Kisah ini seringkali mengingatkan aku tentang seperkara,
iaitu jual beli kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidaklah harta dan segala kenikmatan itu dikurniakan Allah begitu sahaja, tanpa sedikit pun kita menginfakkannya kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita khalifah dan inilah tugas khalifah, memakburkan bumi dengan melaksanakan kebaikan dan manfaat. Biarlah harta ini dapat ku infakkan ke jalan Allah dengan doa agar ia menjadi suatu penyaksian yang memenangkan aku di akhirat. Nak tahu apa lagi yang ada pada setiap juzuk? Sertai kami di Tadabbur Plus sekarang.